Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke program pembelajaran kursus wajib, pentadbiran dan pengurusan koperasi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan saya untuk modul yang pertama, iaitu latar belakang dan kefahaman koperasi. Ya, jadi ini merupakan satu tajuk yang saya rasa begitu penting sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi di dalam kursus pengurusan dan pentadbiran koperasi ini Yang mana seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Suruhanjaya Koperasi Malaysia garis panduan 5 yang menghendakkan supaya setiap ALK ataupun anggota lembaga koperasi dan jawatankuasa audit dalaman untuk menghadiri kursus. Ya, jadi inilah merupakan kursus yang tuan-tuan dan puan-puan perlu hadir untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan dapat memikul tanggungjawab sebagai anggota lembaga koperasi. Untuk modul yang pertama ini, antara skop pembentangan yang saya akan bentangkan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah meliputi pengertian dan konsep kerjasama. Kita akan pergi kepada sejarah dan perkembangan gerakan koperasi. Kita akan melihat ataupun menyentuh tentang kawal selia gerakan koperasi di Malaysia. Dan satu aspek yang penting di dalam koperasi iaitu definisi, nilai-nilai dan prinsip koperasi seperti mana yang dimaktub ataupun yang termaktub di dalam pernyataan identiti koperasi. Kita akan tengok ataupun melihat berkenaan dengan aplikasi prinsip koperasi dan perbandingan koperasi dengan syarikat swasta, dan akhir sekali kita akan lihat tentang struktur undang-undang koperasi di Malaysia. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, kita perlu faham apa yang kita faham tentang koperasi. Seperti mana yang kita semua sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan, koperasi berasal daripada perkataan bahasa Inggeris tuan-tuan dan puan-puan, iaitu datang daripada perkataan cooperation yang merupakan dua suku kata di mana co bermaksud bekerja dan operation bermaksud bersama. Jadi bila kita cantumkan kedua-duanya, dia akan menjadi bekerja bersama-sama. Seperti mana yang didefinisikan di dalam Kamus Dewan Bahasa, kerjasama bermaksud buat kerja bersama-sama, tolong-menolong dan bantu-membantu. Itulah yang kita akan tekankan di dalam modul kita yang pertama, di dalam sesi yang pertama ini tuan-tuan dan puan-puan. Ini merupakan satu yang amat penting sebelum kita menjadi anggota, menjalankan tanggungjawab sebagai anggota lembaga. Jadi bagaimana kita nak bekerjasama? Sudah semestinya jawapan sudah kita sedia ada, yang mana kita mesti berada di dalam kumpulan. Bila berada di dalam kumpulan, kita tidak akan berseorangan, di mana peranan setiap individu di dalam kumpulan itu akan dimainkan untuk memastikan matlamat kita akan tercapai, iaitu matlamat di dalam kumpulan tersebut. Ini berlaku di dalam koperasi. Jadi kita faham pula apa yang kita katakan sebagai konsep kerjasama ini tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita tahu bekerjasama ini merupakan satu fitrah manusia. Kita tidak boleh lari, sebab manusia kita perlu dalam kehidupan perlu bekerjasama. Kita bukan secara individu. Yang mana bila kita hidup di dalam masyarakat, peranan individu di dalam masyarakat itu perlu dimainkan. Contoh yang boleh saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menjalankan kenduri. Kenduri di kampung yang menjalankan secara gotong royong. Apabila kita bergotong royong, peranan individu di dalam konsep kerjasama ni akan dilaksanakan, akan direalisasikan yang mana kerja-kerja ini akan dibuat, setiap orang mempunyai tanggungjawab masing-masing untuk memastikan matlamat tercapai ataupun matlamat dapat dilaksanakan, iaitu kita dapat menjalankan perjalanan kenduri kita tu dapat diselesaikan dengan baik sekali. Ini juga berlaku di dalam keadaan koperasi. Kerjasama di antara siapa? Di antara
anggota lembaga, jawatan kuasa audit dalaman dan juga pihak pengurusan, yang mana setiap organ-organ di dalam koperasi ini perlu memainkan peranan masing-masing. Jadi kita sifat ataupun konsep kerjasama ni ataupun sifat tolong-menolong di antara satu sama lain telah pun dianjurkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 2, yang mana saya boleh bacakan di sini apa yang dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 2 ini. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan permusuhan. Jadi kalau dalam ayat ni dah mengatakan bahawa jika kita sebagai masyarakat mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat ini dengan menjalankan perintah serta meninggalkan apa yang dilarang, maka masyarakat akan sentiasa berusaha membawa kepada kebaikan. Maka kata rakyat akan hidup sejahtera. Itu antara konsep kerjasama yang perlu kita semai apabila kita menjadi anggota koperasi. Kita akan pergi dengan lebih lanjut lagi yang di mana konsep kerjasama ini perlu diterap di dalam koperasi sebagai satu badan organisasi. Jadi kita akan tengok konsep kerjasama ni bagaimana ia boleh berlaku Kalau kita lihat daripada gambar rajah ni bagaimana kalau orang dulu-dulu sekarang dah tak angkat rumah. Kalau dulu-dulu kalau kata nak pindah rumah, dia akan angkat rumah. Caranya bagaimana? Dengan mengamalkan kerjasama. Seperti mana yang kita ingat kerja yang berat akan menjadi ringan kerana setiap orang memainkan peranan masing-masing untuk memastikan rumah yang diangkat akan sampai kepada tempat ataupun lokasi yang kita hendakkan. Jadi itu berkenaan dengan konsep kerjasama yang perlu kita faham sebelum kita masuk dengan lebih lanjut berkenaan dengan organisasi koperasi. Jadi apa yang kita perlu faham berkenaan dengan sejarah dengan koperasi ni, kita perlu tahu sejarahnya. Sejarah berkenaan dengan gerakan koperasi ni kata amat penting supaya apabila kita menjadi anggota koperasi, kita tahu kita akan tahu matlamat kenapa kita berkoperasi dan akan menjadikan diri kita bertanggungjawab sebagai seorang anggota koperasi. Jadi kita pergi kepada sejarah gerakan koperasi antarabangsa yang mencetuskan satu fenomena yang melahirkan satu sejarah kepada gerakan koperasi antarabangsa. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, gerakan koperasi di antarabangsa ataupun di dunia bermula di England tuan-tuan dan puan-puan, di sebuah bandar yang dinamakan sebagai Bandar Rochdale di sebuah pekan kecil iaitu yang bernama Todd Lane. Di sini berlakunya koperasi ditubuhkan apabila berlakunya revolusi perindustrian pada ketika itu. Apa yang dinamakan sebagai revolusi perindustrian ini adalah penghijrahan daripada sektor pertanian kepada sektor perindustrian. Kilang-kilang dibina untuk memastikan barang-barang dapat dikeluarkan dengan banyak, dengan cepat. Yang mana apabila berlaku revolusi perindustrian, dasar kapitalis berlaku, yang mana dasar kapitalis seperti mana yang kita faham dia adalah satu dasar yang mengaut keuntungan sebanyak mungkin tanpa menghiraukan orang di bawahnya, iaitu kita namakan dengan dalam bahasa yang paling mudah berlakunya penindasan. Bila berlaku penindasan daripada keadaan ini, kita dapat lihat berlaku masalah dari segi struktur, dari segi ekonomi dan juga masalah sosial. Masalah ekonomi kalau kita lihat di sini,
majikan-majikan atau pengilang-pengilang memberikan upah yang murah atau upah atau gaji yang murah, kerja dalam tempoh yang panjang, dan kemudian mereka mengambil upah, memberi upah kepada kanak-kanak di bawah umur. Dan kemudian masalah sosial, tempat-tempat kerja dan tempat tinggal yang tidak orang kata sesuai, dan orang kata apa yang perlu, yang tidak sesuai. Jadi untuk pergi dengan lebih lanjut lagi, kita akan sambung selepas ini.